Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini adalah lanjutan daripada lawatan saya dan anak-anak ke Pulau Pinang kira-kira 2 minggu yang lepas. Pulau Pinang ni bukanlah tempat asing bagi saya sebab saya pernah bertugas di USM Pulau Pinang selama hampir 40 tahun. Jadi pemergian kali ini hanyalah ulangan. Cuma yang menariknya ialah tempat yang kami lawati kali ini, walaupun hampir dengan kediaman saya, tapi tidak pernah saya dekati sedekat pada hari itu, iaitu Masjid Jami' Batu Uban. Masjid yang dikatakan antara yang tertua di Pulau Pinang, yang didirikan pada secara jelasnya pada 1734. Masjid Batu Uban ini dikatakan didirikan pada 1734, iaitu kira-kira 30 tahun, 40 tahun sebelum kedatangan Francis Light ke Pulau Pinang. Masjid ini menjadi tempat persinggahan para peniaga dan pelayar dari Nusantara, khususnya dari pulau-pulau kepulauan Indonesia dalam perjalanan mereka berulang-alik dari Kedah ke tempat lain. Masjid ini sebenarnya berada di tepi laut pada waktu itu, dan keadaan itu berterusan sehinggalah tahun 1970-an apabila Universiti Sains Malaysia didirikan pada 1969. Selepas itu pembangunan di Pulau Pinang berlaku dengan begitu pesat, begitu cepat, sehingga masjid ini sekarang sudah berada di tengah-tengah daratan. Tidak ada lagi laut di pinggir masjid itu. Dan di tepi masjid ini terdapat sebuah telaga, sebuah perigi yang airnya tawar, boleh digunakan untuk kegunaan harian, boleh diminum. Walaupun ia berada benar-benar di tepi laut lah pada waktu itu. Sekarang masjid ini berada di dalam kawasan masjid yang dipelihara dan ditutup, diadakan penutup dan dilengkapkan dengan motor yang airnya boleh disedut ke sebuah perigi yang diletakkan atau dibina di hadapan masjid, dan air ini boleh digunakan untuk mengambil wuduk dan sebarang kegiatan lain. Bahkan menurut catatan atau menurut kata salah seorang penjaga masjid itu, air inilah yang menjadi tumpuan atau ambilan para penduduk di sekitar masjid ini apabila berlaku kekurangan air atau masalah pipe tidak berair, pipe moden tidak berair, maka air dari telaga inilah yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Pemergian kita, lawatan kita ke masjid ini membawa kita kepada kisah permulaan Pulau Pinang baru yang selalu disebut dengan kedatangan syarikat Hindia Timur Inggeris, bermula dengan kedatangan Francis Light. Yang menariknya, Francis Light ini salah seorang anaknya bernama Lanun Light, L-A-N-O-O-N, Lanun. Nampaknya Lanun dari Eropah ini begitu terpikat dengan Lanun di rantau Melayu, sehingga anaknya sendiri diberi nama Lanun. Ramai orang tak tahu anak Francis Light bernama Lanun Light, L-A-N-O-O-N, yang menjelajah seperti bapaknya sampai ke Australia dan sebagainya. Satu hal yang jarang disebut orang. Selalu kita apabila kita sebut Lanun, ia membawa satu macam implikasi buruk. Rupa-rupanya Lanun Eropah amat terpikat
dengan Lanun Nusantara. Tertarik dengan kegiatan Lanun Nusantara ini. Jadi terbukti bahawa Lanun Nusantara sama atau seakan-akan seperti Lanun dari Eropah juga. Di samping melanun, mereka juga berniaga. Jadi kegiatan sebenar mereka adalah perniagaan. Dan Lanun Nusantara ini sebenarnya pengawal. Kita kena ubah. Kita kena lihat dari perspektif yang betul. Lanun Nusantara ini adalah pengawal keselamatan wilayah Nusantara ini, termasuklah Selat Melaka sehinggalah ke lautan sampai ke Sabah sana. Nampak? Ini satu perspektif lah yang jarang disebut orang. Okey, baik. Baru-baru ini timbul soal sama ada Pulau Pinang ini milik Kedah atau milik sesiapa, atau milik ada pihak yang mengatakan Pulau Pinang ini milik Siam. Hal ini menarik dan sudah dijawab oleh banyak pihak lah. Yang pentingnya ialah dalam pengajian sejarah kita bukan hanya menggunakan catatan-catatan yang dibuat oleh manusia, oleh masyarakat setempat dan oleh orang luar. Orang yang menggunakan catatan British dan catatan pihak Siam mendakwa Pulau Pinang ini sebenarnya adalah milik Siam dan bukan milik Kedah. Ini satu hal, satu penyataan yang pelik, tetapi perlu dijawablah, perlu diselesaikan. Catatan Siam tentang pemilikan negara-negara Melayu Utara Semenanjung itu adalah sesuai dengan kehendak Siam dan rancangan penjelajahan Siam. Sama sahaja seperti China. China pun, kerajaan China dulu mencatatkan sebahagian daripada Asia Tenggara ini termasuk Siam. Dan tanah Melayu adalah wilayah kepunyaan China. Jadi adakah catatan China itu betul? Dan adakah catatan Siam itu tepat? British kalau dia mencatatkan negeri-negeri utara tanah Melayu ini sebagai Siamese Malay State, sesuai dengan kedudukan dia sebagai kuasa penjajah juga, yang sentiasa mencari kesempatan, yang menandatangani perjanjian 1824 dengan Belanda membahagikan kawasan pengaruh mereka, dan dengan Siam pada 1909. Jadi pandangan atau catatan pihak penjajah boleh dibaca, tetapi hendaklah dilihat dari perspektif matlamat dan tujuan kuasa-kuasa penjajah itu sendiri. Cuma satu hal, saya dalam sewaktu berkuliah di USM dulu, perkara ini pernah saya timbulkan sejak 1973 lagi, 74. Sewaktu pada waktu itu saya adalah tutor di bahagian sejarah USM. Saya tanya senang saja, soalan yang cukup mudah. Dibandingkan Langkawi dengan Pangkor, Langkawi dan Pangkor dengan Pulau Pinang, pulau mana yang lebih jauh daripada pantai? Langkawi amat jauh dari pantai. Begitu juga dengan Pulau Pangkor, agak jauh dari pantai negeri Perak. Tapi siapakah yang akan mengatakan Langkawi itu milik Siam? Pulau Pinang tak jauh daripada pantai Tanah Besar Kedah, lebih kurang 11 km, 13 km sahaja. Dan orang yang sekarang ini berlaku macam-macam kan, upacara atau acara renang. Acara renang sampai 10 km, 15 km. Jadi untuk berenang dari seberang perai ke Pulau Pinang, ini satu perkara biasa. Lebih-lebih lagi bagi masyarakat pada waktu itu. Waktu itu belum ada kapal wap. Pada masa dulu, orang menggunakan laluan air ini. Menaiki perahu, menaiki sampan dan bahkan berenang di laut. Jadi pelik kalau orang mengatakan Pulau Pinang yang begitu hampir dengan Kedah sebagai milik negara lain.
Ini satu andaian yang pelik, yang bagi saya kurang menggunakan akal lah. Dalam kajian sejarah, kita tidak bergantung semata-mata kepada catatan orang. Kita juga menggunakan akal untuk membuat keputusan. Dan banyak keputusan dalam pengalaman saya, keputusan yang saya buat, mula-mulanya berasaskan atau bertolak daripada soalan-soalan yang timbul di akal waras kita. Dan kemudian kita menyiasat. Kita dapati sebahagian besar daripada andaian atau pandangan kita berasaskan akal itu rupanya betul. Walaupun adalah yang sebahagiannya tidak begitu tepat. Yang tidak betul, tidak tepat, yang salah kita buang. Kita terima yang betul. Ini penggunaan akal dalam kajian dan pengajian sejarah. Penting. Dan penggunaan akal ini hendaklah berasaskan fakta yang ada lah pada waktu itu, fakta sekeliling yang ada pada waktu itu. Sama ada berasaskan catatan ataupun tinggalan-tinggalan. Okey, baliklah kepada soal permulaan Pulau Pinang ini. Orang menyoal, apakah antara bukti lain selain pada bukti akal tadi dan hujah yang telah kita sebut tadi, apakah bukti lain yang menunjukkan bahawa Pulau Pinang ini sebenarnya hak milik Kedah? Telah dijawab oleh ramai orang tentang betapa apabila orang asing datang ke Kedah, termasuk provinsi lain, maka yang dihadap oleh dia, yang didekati oleh dia ialah pemerintah atau sultan-sultan kerajaan negara Kedah itu. Ini satu. Jadi bukti pertama tentang Pulau Pinang itu adalah milik Kedah. Kedua, ini juga penting dan telah ditulis oleh beberapa orang. Antaranya cuba lihat catatan atau tulisan oleh ahli arkeologi terkenal kita, Profesor Mohtar Sahidin, dan juga pengkaji Pulau Pinang yang tidak asing lagi, Profesor Mahani Musa. Catatan-catatan mereka menjelaskan tentang hal ini, bahawa iaitu sebelum Pulau Pinang didatangi oleh Francis Lai dan orang lain, Pulau Pinang sebenarnya sudah didiami oleh orang, sudah diduduki oleh orang. Kajian oleh Profesor Mohtar misalnya menunjukkan bahawa batu nisan Aceh, 6, kalau tak silap saya, 6 pasang batu nisan Aceh telah ditemui di Teluk Duyung, Pulau Pinang, dan batu nisan Aceh ini berusia sekitar buat pada sekitar 1600 Masihi, iaitu kira-kira sezaman dengan hubungan yang begitu jelas antara Aceh dengan Kedah. Dan kita tahu bahawa pada awal kurun ke-17, 1600 sekian-sekian, Aceh di bawah pemerintahan Iskandar Muda Mahkota Alam pernah menyerang Kedah, bahkan membawa sekumpulan ramai beribu-ribu orang Kedah ke Aceh. Ini pada sekitar 1630-an macam tu. Dan kampung Kedah masih ada di Aceh tu, di bandar Aceh. Sama seperti adanya kampung-kampung Aceh di Kedah dan di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang ada tempat yang bernama Pantai Aceh. Jadi kemudian menurut catatan Profesor Mohtar ini juga, ada pihak orang-orang lama di Pulau Pinang yang menceritakan kepada beliau bahawa beratus-ratus batu nisan Aceh sebenarnya telah ditemui pada masa dulu. Tetapi sekarang tak ditemui lagi, mungkin akibat daripada perubahan yang terjadi, sama ada berkaitan dengan semaraknya hutan dan kemudiannya pembangunan. Tapi yang 6 pasang batu Aceh itu adalah hakikat yang boleh ditemui sampai hari inilah. Jadi sekitar 1600 Masihi itu memang dah ada penduduk lah. Dan begitulah juga di beberapa kawasan di sebelah pantai timur Pulau Pinang pun
termasuklah kawasan Batu Uban, Bayar Lepas, di Teluk Kumbar, dan seterusnya sampailah ke balik pulau. Cuma masalahnya tentang orang Melayu ini, kita tak seperti orang Cina. Orang Cina bila dia mati, dia didirikan oleh mereka jirat ataupun kubur yang besar yang menunjukkan mereka itu hadir. Dan hal ini berterusan dan sekarang bertambah menjadi jadi, saya lihat di seluruh negara di Malaysia ini. Apabila orang Cina mendapatkan atau masyarakat Cina mendapatkan kawasan-kawasan yang menarik di pinggir-pinggir bukit, di atas-atas bukit, untuk dijadikan kawasan perkuburan mereka, dijadikan sebagai memorial yang akan kekal. Tapi orang Melayu dengan agama Islam yang begitu bersahaja tidak memberi perhatian kepada pembinaan makam yang hebat-hebat seperti yang dilakukan oleh orang Cina. Jadi dalam kisah pembangunan yang sedang berlaku di Pulau Pinang ini pun, saya ada pengalaman lah tentang ini. Sekitar tahun 1980-an, 1990-an begitu, terdapat misalnya beberapa kuburan di Sungai Ara telah dikorek dan mayat-mayat dipindah ke tempat lain. Itu yang diketahui oleh orang. Di tempat-tempat yang terbiar, kuburan-kuburan itu tertimbus begitu saja, dan di atasnya terdirilah bangunan-bangunan pencakar awan yang menenggelamkan warisan peribumi di kawasan tersebut. Jadi ini antara hal yang perlu diambil kira lah apabila membincangkan tentang asal-usul Pulau Pinang, sama ada hak Kedah memang tentunya pasti tentang adanya penduduk atau tidak, memang ada. Dan tulisan pengarang-pengarang atau penulis yang seperti yang saya sebut tadi hendaklah dibaca lah sebagai langkah awal untuk memahami perkara ini. Kemudian dengan datangnya Francis Light itu, kedatangan Francis Light itu dengan hasrat ataupun matlamat mereka seperti yang kita tahu, dengan matlamat penjajahan, mencari kuasa dan kekayaan itu, Pulau Pinang cepat membangun hasil daripada buruh-buruh tempatan. Saya kena sebut juga benda ini, kadang-kadang bila disebut pembangunan Pulau Pinang, yang ditonjolkan hanyalah kerja kuat buruh-buruh yang dibawa daripada India, yang pada bahagian awalnya orang-orang India yang dibawa tu terdiri daripada banduan-banduan untuk membina pelabuhan, dan yang menyebabkan Tanjung Penaga itu bertukar nama kepada beransur-ansur menjadi Georgetown selepas tu, sedangkan itu sebenarnya Tanjung Penaga. Dan nama Tanjung ini terus digunakan oleh masyarakat orang Kedah dan juga orang Pulau Pinang sehinggalah masa sekarang. Walaupun kini disebabkan oleh penggunaan nama Georgetown itu diperbesar-besarkan, dihebah-hebahkan, terutama setelah kerajaan baru berkuasa lah pada awal kurun inilah. Maka beransur-ansur generasi muda makin lupa istilah Tanjung itu. Dulu tahun 80-an, 90-an, awal tahun 2000, orang-orang Cina contohnya dari Teluk Kumbar, dari balik pulau, apabila mereka hendak ke bandar Tanjung itu, apabila kita bertanya mereka nak ke mana ni, mereka kata nak pergi Tanjung, dia tak kata Georgetown, dia tak kata pergi Georgetown, dia kata pergi Tanjung. Memang kalau orang Kedah sebut pergi Tanjung, memang ke Pulau Pinang. Kemudian kalau nak ke seberang perai itu ke Bagan, bukannya Butterworth. Tapi inilah kata orang, tanpa kesedaran atau dengan kesedaran,
beransur-ansur kita hilangkan warisan sejarah kita. Kita dengan alasan sejarah tak dapat diubah. Sejarah hendaklah diterima sebagai hakikat. Tetapi hakikat sejarah masyarakat tidak kita terima. Kita ubah masyarakat supaya terima unsur-unsur sejarah itu sebagai benar, dan kebenaran dari sudut kita beransur-ansur tertolak ke tepi. Apa ni? Cerita tentang bermula dengan cerita Masjid Batu Uban. Tapi saya dah merata meninggalkan Batu Uban untuk bercakap tentang kisah-kisah awal atau permulaan sejarah Pulau Pinang. Tapi inilah sebenarnya yang saya ingin sebut. Kemudian catatan, salah satu catatan yang menarik, selain daripada rekod-rekod British memang ada lah. Ini boleh dicari, mudah dicari. Satu catatan yang menarik oleh Muhammad Ibrahim Munshi, anak Abdullah Munshi, yang telah membuat kunjungan ke Pulau Pinang pada awal 1870-an. Ya, betul. Iaitu sebelum penjajahan Pangkor. Sebelum penjajahan Pangkor di Pulau Pangkor di Perak tu, Muhammad Ibrahim datang ke Pulau Pinang 1870-an lah. Kena semak lah ini. Saya buat ni perbincangan secara santai ni kerana saya tak mahu terikat secara ketat dengan tarikh-tarikh ini yang sebenarnya boleh disemak, tak ada masalah. Pelajar sejarah kena rajin. Saya sebagai pelajar sejarah dulu rajin jugalah. Sekarang tak boleh. Sebab yang tak kita utarakan ialah tafsiran atau makna daripada sejarah itu, bukan tarikh-tarikh itu saja. Hal yang menarik ya tentang satu catatan Muhammad Ibrahim Munshi setelah dia berada di Pulau Pinang. Saya nak baca catatan beliau. Menarik, cukup menarik sebagai penutup lah kepada perbincangan ringkas hari ini. Saya nak baca sikit catatan oleh Muhammad Ibrahim Munshi ini, iaitu catatan dia. Dia kata, maka kebanyakan yang menjadi kuli, ini tahun awal 1870-an, maka kebanyakan yang menjadi kuli dalam pekerjaan punggah-memunggah, angkat-mengangkat daripada bangsa Keling belaka. Istilah Keling digunakan. Banyaklah lain-lain bangsa dalam negeri itu dalam pekerjaan lain-lain dan berniaga. Maka orang-orang Melayunya banyak yang berkebun di darat-daratnya. Maka peranakan yang di dalam bandarnya itu berjenis-jenis pekerjaan masing-masing. Ada yang berniaga dan ada yang makan gaji menjadi kerani. Kebanyakan peranakan Keling yang berniaga dinamakan bangsa itu anak-anak Jawi Pekan. Dan peranakan Melayunya banyak yang berlayar-layar dan berniaga. Menarik. Ramai orang Melayu berlayar dan berniaga. Dan ada yang menjadi tukang membuat kasut dan lain-lain di dalam jalan Masjid Melayu. Di dalam Masjid Melayu itu. Dalam bahasa Inggeris, namanya jalan itu Achin Street. Ini jalan Aceh yang ada dekat Masjid Melayu yang masih wujud pada hari ini. Dan di situ sebuah Masjid Melayu besar diperbuat daripada batu dan atapnya genting. Maka tempat perhimpunan bangsa-bangsa Keling dan Jawi Pekan itu pada jalan yang bernama Chulia Street. Terlalu ramai mereka itu dan ada pula sebuah masjidnya di situ daripada batu dan genting juga. Maka bangsa-bangsa yang ada dalam pekan Pulau Pinang itu berjenis-jenis, iaitu Inggeris, Arab, Melayu, Keling, Cina, Hindu, Bengali, Serani, Siam, Burma, Aceh dan lain-lain. Ini bila ni? 1870-an. Hampir sekurun setelah Pulau Pinang diambil secara tipu helah, secara
pujukan secara paksa oleh pihak British. Bermula dengan syarikat perniagaan, kemudian dirasmikan oleh kerajaan. Ini cara British. Dia pergi ke China, ke India pun macam tu, melalui perniagaan, tetapi samunan perompakan yang dilakukan oleh para pelayar peniaga lanun British itu kemudian diiktiraf, diambil sebagai sah oleh kerajaan British sendiri.